Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematika SSM tingkatan 5 Okey, hari ini cikgu nak bincang 4 soalan percubaan SPM 2021 mengikut format KSSM lah, format baru Okey, so terima kasih kepada yang dah like video cikgu, yang dah subscribe. Semoga pelajar akan terus cemerlang. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, diberi isi padu P, isi padu pasu. So P sini P. Okey, adalah berubah secara langsung. So dekat sini berubah secara langsung dengan kuasa 2 jarinya. Maksudnya P berubah secara langsung dengan kuasa 2 jari. Maksudnya J kuasa 2 lah. Okey, dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan P dan J. Okey, seterusnya hitung nilai K. So sekarang ni dia nak nilai K Okey, jika isi padu pasu itu ialah 250 dan jejari baldi ialah 25. Okey, so kita tengok soalan dia. So macam mana kita nak selesaikan P berubah secara langsung dengan J kuasa 2. So P sama dengan KK J kuasa 2. Okey, soalan dia nak K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan P dan J. So K dia nak sebutan K maksudnya K ni kita hantar ke depan lah, ataupun biasanya dia macam ni K kita bawa J pergi sebelah. So per J kuasa 2. So kita tulis balik lah. Okey, untuk pelajar lebih faham. So K sama dengan P bahagi dengan J kuasa 2. Okey, P ni ialah isi padu. So isi padu dekat sini dia dah bagi. Okey, ni sebenarnya 1250 So 1250 bahagi dengan J. J dia adalah 25 kuasa 2 lah. So 25 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. Okey, 1250 bahagi dengan 25 kuasa 2. So pelajar akan dapat K dia ialah 2 lah. Okey, so K kat sini ialah 2. Okey, so settle untuk soalan yang pertama Okey, so kita tengok markah dia dekat mana. So dekat sini markah 1. Okey, ada solution, ada jawapan dia. Okey, settle soalan yang pertama. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, so soalan yang kedua kita tengok Jaya menyimpan 13,500 di sebuah bank dengan kadar faedah mudah. Okey, so kita ada term kat sini, faedah mudah ialah 2.5% setahun. Okey, beliau ingin membeli sebuah motosikal berharga 14,500 melalui hasil simpanannya. Okey, berapa lamakah tempoh menyimpan yang diperlukan oleh Jaya? Okey, so mudah soalan ni. So kita tengok soalan A, kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan ini. Okey, tentukan andaian yang perlu dibuat. Kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah ini. Okey, ni sebenarnya soalan permodelan matematik Okey, kalau kita tengok pattern soalan ni soalan tingkatan 3 ni, faedah mudah. Okey, cuma bila dia minta kenal pasti, definisi masalah, andaian dan kenal pasti pemboleh ubah, so kita tahu ni adalah daripada tajuk permodelan matematik. Okey, sebelum tu kita recall dulu sikit. Okey, so dekat sini cikgu recall balik terdapat beberapa komponen penting dalam permodelan matematik lah. Okey, first kali kenal pasti dan definisikan masalah. Okey, yang kedua membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, ni dua step yang ditanya pada soalan lah.
Okey, yang ketiga aplikasi matematik. Okey, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Last sekali, yang nombor 5 memurnikan model math, dan seterusnya kita melaporkan dapatan. Okey, ni 6 step ni pelajar kena tahulah satu persatu. Okey, kita pergi kepada soalan kita. Okey, soalan kita first kali kena pasti dan definisikan masalah. Okey, so macam mana kita nak kenal pasti? First kali kita tengok soalan dia. Okey, Jaya menyimpan 13,500 dalam bank. Okey, dengan kadar faedah mudah 2.5% setahun. Okey, beliau ingin membeli motosikal berharga 14,500 melalui simpanannya. So sekarang ni dia simpan 13,000. So dia nak beli basikal 14,000 lah. Okey, melalui hasil simpanan. Berapa lamakah tempoh menyimpan yang diperlukan? So dekat sini kena pasti dan definisikan masalah. Masalah yang pertama dia kena carilah. Okey, sekejap. So dia kena cari tempoh simpanan yang diperlukan. So dekat sini cari tempoh simpanan yang diperlukan. Yang diperlukan. Supaya menjadi 14,500. Daripada simpanan dia tu lah 13,500. Ni yang pertama lah, kena pasti dan definisikan masalah. Masalah dia kena cari tempoh simpanan. So ada lagi? So tak ada. Ni yang pertama lah. Yang kedua andaian. So andaian ni biasanya kita buat andaian kepada, sekejap, cikgu. Andaian andaian ni biasanya apa yang tidak berubah dekat sini lah. First kali kita tahulah kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh simpanan. So kadar faedah ni. Andaian kita ni andaian. So pertama kadar faedah. Mudah 2.5% tidak berubah. Ni andaian kita. So ni yang pertama. So yang kedua, andaian yang boleh kita buat. So beliau ingin membeli sebuah motosikal. So andaian yang boleh kita buat tu, dalam tempoh simpanan dia ni, harga motosikal tu tidak berubah. Harga motosikal tidak berubah. Harga motosikal tidak berubah. Berubah sepanjang waktu simpanan. Ni andaian kita lah. So ada andaian lain tak ada. So yang ketiga, kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah ini. So dekat sini pemboleh ubah kita boleh tulis kat sini faedah atau modal simpanan lah. Faedah atau modal simpanan. Modal simpanan. Modal simpanan ni prinsipal lah. Prinsipal. Ataupun kadar faedah. Ataupun tempoh simpanan. Tempoh simpanan. So 3 lah
kenal pasti pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang ada dekat sini faedah ataupun modal simpanan, prinsipal ataupun kadar faedah tempoh simpanan. Okey, so sekarang ni cikgu ulang balik untuk soalan faedah mudah. Okey, ni soalan form 3 faedah mudah. Okey, so faedah mudah apa yang pelajar belajar? So I sama dengan PRT. Ni pelajar belajar Okey, I ni apa dia? I ni adalah interest lah. I ni adalah faedah ataupun interest lah. Okey, seterusnya kita ada P. P ni adalah principal. Principal ni duit yang kita simpan. Kita simpan. Okey, so dekat sini modal simpanan Okey, seterusnya R ni adalah rate lah. Okey, rate ataupun kadar kadar. Okey, dan seterusnya T lah. Okey, T ni adalah tempoh simpanan tempoh simpanan tapi dalam tahun lah. Tempoh simpanan. Okey, dalam tahun. Okey, so yang ni pelajar perlu tahulah. Okey, bila soalan tu dia tulis faedah faedah maksudnya faedah mudah lah. Kalau dia dah siap tulis faedah mudah, okey, mudah kita settlekan menggunakan formula I sama dengan PRT. Okey, settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni soalan mudah Okey, soalan yang ketiga, Raja 1 menunjukkan dua bekas silinder yang sama saiz bekas. P mengandungi bola tenis. Okey, P ni ada bola tenis. Okey, yang digunakan untuk latihan. Okey, bekas Q tidak mengandungi bola. Okey, so settle. Okey, diberi jejari bola tenis ialah 3 cm. So dekat sini first maklumat yang kita ada jejari bola. So jejari bola kita tahu 3 cm. Ni maklumat yang pertama lah. Okey, jejari dan tinggi bagi kedua-dua bekas P dan Q ialah, so jejari yang pertama ni disebut jejari dulu kan. So jejari ni adalah apa? 15. So panjang ni jejari dia 15 lah, silinder ni. Okey, dan tinggi dia disebut 13. So tinggi ni adalah 13. Okey. So kita tengok soalan dia, hitung isi padu bekas P. So dia nak bekas P Okey. So kita tengok soalan dekat sini. Silinder pelajar tahu silinder kalau luas bulatan tu pi j kuasa 2. So kalau silinder dia ada bulatan dan dia ada tinggi. So kita tahulah formula dia. Bulatan ni pi j kuasa 2 darab dengan tinggi dia lah. Okey, so kita masuk saja nilai yang diberi. So kita tengok. Okey, kita tulis formula dia. Pi j kuasa 2 T. So pi berapa? 22/7 darab dengan jejari silinder kita tahu 15 kuasa 2. Okey, darab dengan tinggi dia lah. So tinggi dia kita tahu tadi dia dah bagi tahu kat sini tinggi dia 13. Okey, kita just tekan kalkulator sahaja untuk dapat jawapan So cikgu tekan kalkulator. 22/7 darab 15 kuasa 2 darab dengan 13. So pelajar akan dapat dapat dalam bentuk pecahan. So kita ambil perpuluhan lah, senang. 9192.86. 9192.86. So settle untuk soalan yang pertama, mudah sangat markah dekat mana? Dua markah tu. Yang pertama sekali ada formula masuk nilai 1 markah, jawapan dia 1 markah lah. Untuk soalan yang kedua, bola tenis dalam bekas P dimasukkan dalam bekas Q.
So bola tenis yang dekat P ni kita masuk dalam Q. Okey. Lebihan ruang isi padu bekas Q setelah diisi bola tenis. So kita ada lebihan ruang dekat sini lah. Hitung bilangan bola tenis. So kita tahu Okey, so cikgu jawab kat sini lah. Dekat ruang yang ada ni. So sekarang ni bola tenis. Okey. Ditambah dengan ruang yang tinggal ni 5798.57 ni. Okey, sama dengan isi padu bekas yang kita dapat lah 192.886. Mudah je kan? Okey, so seterusnya X tu sama dengan 9192.86 tolak dengan isi padu yang tinggal lah 5798.57. Okey, so kita tekan kalkulator dulu. So nilai yang kita dapat tadi, okey, kita tolak dengan 5798.57. Okey, so kita akan dapat yang ni lah, 3394.29. 3394.29. Okey, so ni adalah luas bola ni lah. Okey, soalan dia, berapa bilangan bola tenis? So first kali kita kena tahulah sebiji bola tu berapa dia punya isi padu dia. So sebiji bola ni berbentuk sfera lah. Sfera ni 4/3 pi j kuasa 3. So jari kita dah ada 4/3 darab dengan pi 22/7 darab dengan jari dia. So jari dia tadi 3 kuasa 3. So kita tekan kalkulator lah. Okey, kita akan dapat 4/3 darab dengan 22 dengan 7. So darab dengan 3 kuasa 3. Okey, so pelajar akan dapat 113.14. 113.14 ni untuk satu biji. Okey, so sekarang ni kita dah tahu ruang bola tu banyak ni. So kita bahagi je lah. Okey, so kita bahagi 3394.29. Okey, kita bahagi dengan sebiji bola 113.14. So pelajar boleh tekan kalkulator. 3394.29 bahagi dengan jawapan yang kita ada tadi. So kita akan dapat 30 biji. So 30 biji Okey, so settle untuk soalan ni. Sangat mudah sangat mudah. So pelajar make sure pelajar dijawab di ruang jawapan lah. Di ruang jawapan supaya mudah untuk pemeriksa menanda lah. So yang ni cikgu tunjuk sebab kita nak faham soalan Okey, so settle untuk 3 soalan. Okey, masa pun dah 18 minit. So rasanya 3 soalan dulu untuk hari ni. So esok cikgu akan sambung lagi dengan soalan seterusnya lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.